Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 31 baris 12 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahwasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Ini masih lagi sambung berkenaan dengan bab macam mana kita nak mengelakkan diri sendiri daripada mengumpat orang lain. Seperti mana kita bahas dulu panjang berkaitan dengan mengumpat. Mengumpat itu asal hukum dia ialah haram. Haram tu pula ijma' ulama. Dengan makna tidak ada khilaf seorang pun daripada ulama kata harus ke makruh, tak ada. Ni hak yang ngumpat yang ma'ruf lah. Saya ada pengecualian yang kita dah bahas dulu lah pengecualian tu. Pengecualian tu ada 6 yang dulu kita sebut. Yang kita ni pun sebut dah. Yang mana 6 keadaan ini sahaja yang diharuskan untuk mengumpat. Jadi asal mengumpat iaitu mengata orang lain tu, itu hukum dia haram ijma' ulama. Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin Syarah Minhajit Talibin, dia kata hatta kalau mengumpat itu dalam hati sekalipun. Dengan makna tak beri ruang, tidak diberikan ruang langsung untuk mengumpat hatta hati sekalipun. Kalau kita zahir fahamnya, mengumpat ni kut mulut lah. Dengan makna ada seorang namanya Ali, ada seorang namanya Ahmad, kita mengumpat tentang Muhammad. Bagus ya. Ali, Ahmad, Muhammad, mat belaka. Jadi Ahmad mengumpat kepada Ali tentang Muhammad. Mengumpat ke mana? Kut mulut. Apa mengumpat? Iaitu mengucapkan perkara-perkara, perkataan-perkataan yang mana orang yang diumpat tu kalau dengar dia benci.
Tu maksud mengumpat. Dan mengumpat ni benda yang betul lah, memang benda betul. Sehingga kan sehingga kan Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah, ataupun digelar sebagai Tuan Minal Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata hukum dia ialah kalau seseorang itu mengumpat orang lain, kemudian dia kata, aku ni bukan mengumpat ni, ini betul. Kalau dia cakap gitu dengan i'tiqad, dengan keyakinan kata memang sungguh benda tu bukan mengumpat, boleh kafir. Betul tu. Bahaya. Selalu kita kata kafir-kafir ni berakidah ya. Ataupun menafikan benda yang dihalalkan Allah Ta'ala, ataupun mengharamkan benda yang dihalalkan Allah Ta'ala, ataupun menghalalkan benda yang diharamkan Allah Ta'ala, baru kafir. Tu biasa kita dengar gitulah. Tak rajin jumpa lagi kalau bab tasawuf ni boleh jadi kafir. Tapi Tuan Mina sebut kata kalaulah dia mengumpat orang dan dia kata, aku bukan mengumpat ni, tapi cakap gitu tu dengan makna memang betul sungguh dia i'tiqad kata ni memang bukan mengumpat, maka hukum dia seolah-olah dia telah menghalalkan apa yang dia kata. Apa yang dia kata tu ialah mengumpat, maka dia menghalalkan benda mengumpat. Sedangkan mengumpat hukum dia haram ijma' ulama, maka hukum dia kafir. Betul tu. Bahaya tu. Tu yang main-main bab mengumpat. Itu Tuan Mina sebut dalam Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Pada bahasanya kitab usuluddin tu. Tapi belakang sekali bila dia bahaskan berkaitan dengan la ilaha illallah, rahsia la ilaha illallah, ada sikit tasawuf Syekh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah bahas, maka dia pun bahas sikit bab tasawuf, antaranya bab mengumpat lah. Jadi Syekh Ahmad Al-Qalibi tambah lagi kata, hatta walaupun mengumpat tu dalam hati. Mana bila dalam hati ni sendiri dia cakap dalam hati, apa dia ni teruk dia. Payah ni mengumpat tu benda apa yang mengumpat? Apa-apa saja berkaitan dengan orang tu. Kaitan serban dalam kitab Tuan Mina sebut, sama ada berkaitan serban dia ke, berkaitan dengan muka dia ke, pakaian dia ke, badan dia ke, macam mana dia jalan ke, apa-apa saja berkaitan dengan dia, yang mana kalau dia dengar apa yang kita sebut dia tak suka, itu mengumpat. Itu. Jadi Syekh Ahmad Al-Qalibi sampai tahap kata hatta hati pun dipanggil mengumpat juga. Bila kata dalam hati tak ada, kita bercakap dalam hati dengan orang lain boleh faham, tak ada. Bila cakap dalam hati ni, bila kata dalam hati ni, hatta dalam hati ni, makna kita sendiri. Sendiri kita kata, hari ni teruk, sombong sungguh. Dalam hati lah, tak kata ke orang, tak kata ke orang sebelah, tapi kita mengumpat dia, mengumpat dia dalam hati kita sendiri. Tu pun mengumpat juga. Betul tu. Itu hukum dia haram, kecuali 6 perkara yang kita sudah sebut minggu lepas. Minggu lepas tu minggu yang sebelum tu lah. Yang 6 yang diharuskan. Kemudian sekarang ni kita bahas sambung perbahasan berkaitan dengan bagaimana ubat untuk kita mengelakkan diri daripada mengumpat. Dia dah bahas sikit dah dulu, ni sambung semula. Dia kata, dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahwasanya mudarat dosa kecil engkau itu atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Kita boleh mengumpat, kita mungkin mengumpat dia tu sebab dia tu teruk. Contohlah dia tu pencuri. Curi tu dosa besar. Kita pun kata teruk, dia kawan ni mencuri apa semua. Tanpa kita niatkan, kita kata gitu tu untuk melaporkan kepada pihak polis ke apa benda, saya saja mengumpat dia gitu, itu hukum dia haram. Kalau kita tujuan mengatakan dia itu pencuri untuk dia itu mengelakkan diri dia itu boleh mencuri, tak apa tu. Hak tu yang masuk 6 dulu tu lah. Sebab dia menzahirkan kefasikan, ataupun terzahir kefasikan tu di hadapan kita, dan kita pun khabar ke orang lain untuk dia itu elak maksiat mencuri tu. Itu tak ada masalah mengumpat. Tapi kalau saja-saja mengumpat dia, dia ni teruklah mencuri, bukannya untuk mengelakkan diri dia daripada mencuri, bukan untuk mengelakkan maksiat di tempat tersebut, maka itu pun haram. Tu bahaya tu. Jadi dia kata antara ubat dia ialah kita berasa kita ni, kalau kita berasa kita nak mengumpat dia tu sebab dia ada dosa besar, kena beringat elok kita ni pun ada dosa juga. Aku ni bukan buat dosa besar, dosa kecil. Kena beringat kata dosa kecil yang kita buat tu lebih besar mudarat dia daripada dosa besar yang kawan tu buat. Itu antara ubat dia.
Bila nak dapat, bila nak boleh ingat benda ni, bila kita nak ngumpat. Jangan lepas ngumpat. Lepas ngumpat tak boleh jadi apa lah, kena minta maaf kawan tu. Jadi sebelum kita mengumpat tu, nak rasa mengumpat ke orang, nak mengantar ke orang tu, kena beringat, kalau aku mengantar ke orang ni, kena minta maaf ni. Kalau minta maaf satu, lepas tu dia kononnya kita nak mengumpat dosa besar yang dia buat tu, aku pun ada dosa juga. Itu bagus tu. Jangan mentang-mentang kawan ni jahat, kawan ni perzina, kita bubuh lebih kurang. Itu mengumpat. Kalau kita nak melaporkan pihak atasan atas maksiat yang dilakukan, tu tak ada masalah. Ataupun laporkan kepada hakim dia ni buat sekian-sekian jenayah, tu tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja tanpa ada tujuan apa-apa, kita mengumpat dia itu mencuri, dia itu berzina dan sebagainya, walaupun betul sekalipun, itu kira mengumpat. Ni zaman pilihan raya ni. Minggu depan ni, 2 minggu depan nak raya pula. Nak raya pula dah, nak pilihan raya ni. Ada orang tanya, boleh tak mengumpat? Boleh tak mengumpat antara satu sama lain, parti tu dengan parti ni? Itu sama lah, kaedah dia sama macam orang nak menikah, dia tu nak menikah dengan seorang perempuan, ataupun perempuan tu nak menikah dengan seorang lelaki. Maka dibolehkan untuk ada orang tengah. Orang tengah tu kena kabur. Kena kabur kata, dia ni lelaki ni gini. Perempuan ni gini. Gini tu maknanya tak baik lah. Dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut, kalau kita nak menegah kawan tu daripada berkahwin dengan dia, ataupun nak menegah kawan tu daripada bermuamalah dengan dia, muamalah lebih umum lah. Muamalah ni masuk jual beli, masuk kita nak mengaji dengan dia, guru dengan murid, masuk sekali akad jual beli, kita penjual, dia pembeli, kita ni kita ni bakal suami, dia tu bakal isteri. Itu secara umum dia kata mestilah kita sebut benda yang paling ringan keburukannya. Itu dulu, bukan main paling buruk sekali. Contoh paling ringan dia ni pengontor sikit, contohlah. Kalau hak berat, dia minum arak sikit, jangan terus minum arak terus. Kita kata dia pengontor dulu. Contoh ni, arak dengan pengontor ni, arak lagi teruk, pengontor ni tak dosa. Cuma dia panggil benda yang lekeh lah. Maka kita dituntut untuk bercakap benda yang paling rendah sekali dia punya keburukan dia, supaya nak mengelak kawan ni nikah dengan orang tu, supaya nak mengelakkan orang ni belajar dengan orang tu, supaya nak mengelakkan pembeli ni membeli barang penjual tersebut. Kalau dia kata no juga, kita sebut hak nombor 2 yang paling ringan selepas tadi. Apa dia? Lepas tu kalau dia kata no juga, kita sebut pula yang ketiga, kalau ada yang paling ringan lebih daripada yang lebih berat sikit daripada yang pertama dan yang kedua. Kalau dia kata nak kahwin juga, kita sebut, kalau ada lagi, sebut yang nombor 4 yang lebih berat daripada nombor 1, 2, 3. Gitu cara dia. Bukan terus dia ni kaki arak, hak tu level 10 yang keburukan. Sebut level 1 dulu. Itu termasuklah nak nikah ke, nak berjual beli ke, nak mengaji dengan dia, murid dengan guru ke, hatta nak pilih pemimpin sekalipun samalah. Jadi kadar mengumpat tu kadar yang sepatutnya, bukan main hantam saja. Dan Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin, dia sebut kata, kalau kita nak mengumpat pasal dia tu, kena mengumpat pasal berkenaan dengan apa yang kita nak buat dengan dia saja. Contoh dia, kita nak menikah dengan dia, maka mengumpat keburukan yang kalau nikah dengan dia saja. Tak boleh mengumpat kalau keburukan berjual beli dengan dia, tak boleh. Contoh kalau berjual beli dengan dia ni, dia bohong, contohlah. Perempuan nak menikah dengan lelaki ni, dari sudut pernikahannya, dari sudut pernikahan suami isteri, kalau lah dia ni jadi suami dia ni, tak ada apa-apa, dia baik saja. Tapi dari sudut jual beli, dia ada masalah, dia membohong. Kita tak boleh mengumpat kata dia ni jual ni bohong. Tak boleh, sebab tak ada kaitan dengan nikah. Jadi bak contoh politik ni pula, kaitan dengan pentadbiran sudah lah. Jangan kata dia ni teruk. Dia ni teruk, dia ni yang selain daripada berkaitan dengan
pemimpin, tak boleh. Tu. Begitu juga kita nak mengumpat dia, kita nak tahdir, kita nak beri peringatan kepada dia supaya jangan mengaji dengan guru tersebut. Kita mengumpat qadar apa yang boleh menyebabkan dia tak mengaji dengan dia sahaja. Jangan kita pergi mengumpat benda yang selain daripada tersebut. Kita nak mengaji dengan dia kawan seorang ni peringat kita, jangan mengaji dengan dia mengajar suruh dia tak betul. Takat tu sudah. Jangan kata, oh dia ni tak semayang, tak ada kaitan. Ini tak semayang untuk guru ni, tak ada kaitan. Tak semayang tak ada kaitan dengan mengaji dengan guru tu. Mengaji mana kita mengumpat berkenaan dengan pembelajaran dan pengajaran sahaja. Kalau nikah berkaitan dengan suami isteri sahaja. Oh dia ni kedekut ni, tak bagi nafkah kan susah pula. Dia ada kaitan dengan kahwin tu. Ini boleh mengumpat kata kedekut kat si kawan ni. Kawan ni kedekut sikit sebab nanti dia susah nak bagi ke orang. Sebab apa boleh mengumpat situ? Sebab berkait dengan nafkah. Nanti nafkah nak kena bagi pada suami, kepada isteri, kepada anak tu. Jadi kalau dia ada sifat kedekut teruk sangat, jam juga. Tu dia ni jenis kaki pukul perempuan ni, contohlah. Tu adakah dalam pernikahan? Ada. Sebab nanti isteri tu nak duduk dengan dia, kan dia pukul isteri dia lebih kurang macam mana? Ada kaitan. Tapi kalau ada kaitan dengan jual beli, kaitan dengan benda lain selain pernikah, tak boleh. Begitu juga kalau kita nak mengumpat pasal dia berkenaan dengan jual beli, nak mengumpat selain daripada jual beli, tak boleh. Nak mengumpat dia, jangan pilih dia sebagai pemimpin, kita tak boleh mengumpat dia selain daripada berkaitan kepimpinan, tak boleh. Tu kaedah mengumpat. Jangan main, halal mengumpat. Halal tu ibu. Daripada A sampai Z. Tak betul tu. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika tiada ada pada engkau kecelaan. Kalau kita ni memang tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, nak beringat macam mana supaya kita tak mengumpat orang. Maka dia kata, jika tiada ada pada engkau kecelaan, yakni dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, maka ketahui olehmu bahwasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia jahil tu sebesar-besar segala kecelaan. Pertama disebut dulu, jangan mengumpat orang ni supaya beringat macam mana ubat untuk mengelak kita mengumpat orang. Pertamanya ialah kita mikir kita ni ada banyak dosa besar. Aku ni bukan passion buat dosa besar. Fikir pula dosa kecil yang kita pernah buat tu lebih teruk daripada dosa besar yang orang lain buat. Aku tak ada dosa besar sekecil ni. Bila tak ada sangat dosa besar, dosa kecil ni, Syekh kata beringatlah bahawasanya kamu tu jahil tentang apa yang kamu buat dosa. Jahil tentang apa yang kamu buat dosa itu lebih teruk sebesar-besar kecelaan. Kena beringat gitu supaya kita ni lebih teruk pada orang. Bila kita ni rasa diri kita lebih teruk pada orang, maka kita nak ngumpat pun tak jadi ngumpat. Yang macam mana boleh jadi ngumpat pada orang? Sebab dia rasa dia bagus. Itu ya. Dia rasa dia bagus, itu ialah yang sebab tu dia menjadi ngumpat tu. Dia cari keburukan orang, dia pun bubur. Dia ngumpat tu. Kalau dia berasa diri dia tak bagus, nak ngumpat pun rasa tak boleh. Macam kita jumpa dengan orang yang lebih besar pangkat daripada kita, kita nak cakap lebih kurang, takut. Itu kiah itu. Kita nak cakap depan sultan, contoh Sultan Zainal Abidin, contoh Sultan Terengganu, nak jumpa kita. Sultan Terengganu jumpa kita, agak-agak kita buat mana? Layan macam orang tamu biasa, tak ada. Nak cakap lebih kurang macam kawan, tak ada juga. Lepas tu kita jaga setiap pertuturan kita, setiap tingkah laku kita. Sebab apa? Sebab kita berasa dia besar daripada kita. Begitu juga kita kena berasa orang lain lebih besar pangkat daripada kita, kita lebih teruk daripada dia, maka kita tak akan berasa nak mengumpat dia, tak akan berasa nak bercakap lebih kurang dengan dia. Itu cara dia. Tu Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Tanda tanya. Dia kata, siapa yang sunyi daripada dosa? Siapa? Tak ada. Jadi kalau kamu berasa kamu tak ada dosa besar, kamu berasa kamu tak ada dosa kecil, maka ketahuilah kamu tu jahil tentang dosa yang kamu buat. Betul tu. Dan jahil terhadap dosa yang kamu buat tu ialah sebesar-besar kecelaan, sebesar-besar teruknya kamu tu. Tu nak bagi mengelak kita supaya tidak mengumpat orang lain. Bila kita kena buat ni? Bila kita nak mengumpat orang. Berasa nak mengumpat, kena teringat, aku mengaji benda bagi hati tu.
Muka surat 31. Oh, ingat muka surat. Dia suruh teringat dosa kita baru tak jadi mengumpat. Dia tak jadi mengumpat. Kena hadai elok dulu kita mengumpat tu apa benda. Mengumpat ni boleh ke tak? Ada tempat boleh, ada tempat haram. Lepas tu bila haram pula, macam mana kita nak elok kalau kita nak mengumpat? Dia bagi dah step-step dia. Itulah dia panggil ilmu tasawuf yang qadar fardu ain wajib atas setiap mukallaf tahu. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah, habis dah. Tu bab mulut yang seterusnya. Bab mulut, dosa mulut yang seterusnya ialah mengumpat. Ni yang lain pula. Dan ada pun berbantah-bantah. Tu itulah. Kerana siapa manusia. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, kalau sunyi tak ada terus dosa ni, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Okey, dia kata kalaulah tak ada, kamu ni memang passion, tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil, tamanya kena kata jahilnya kamu terhadap dosa yang kamu buat itu sebesar-besar kecelaan. Dan kalau kita rasa memang tak ada terus lah, memang tak ada langsung, maka kita sepatutnya jangan mengumpat dia. Bahkan kita ganti mengumpat itu dengan bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala takdirkan kita sejak azali menjadi orang yang baik. Jadi bila orang yang baik dia mengumpat orang, tak mengumpat orang. Gitu cara dia. Aku ni tak ada dosa besar, aku ni tak ada dosa kecil. Lepas tu macam mana? Mengumpat tak boleh. Lepas tu bersyukur pada Allah Ta'ala, kita ni jadi orang baik. Bila orang baik, takdir Allah Ta'ala sejak azali, maka orang baik tak akan mengumpat orang. Gitu. Itu cara dia. Bukan awal-awal aku rasa aku baik. Tak ada itu. Jadi kena ingat tu, aku ada dosa besar, tak bertaubat ni. Tak jadi nak mengumpat. Tak ada dosa besar, clean dosa besar. Aku ni ada dosa kecil ni. Aku ada dosa kecil tu, tengok maksiat apa semua lebih kurang, dosa kecil tu. Tak jadi mengumpat. Ataupun dia ni memang lebay, tak ada terus ni. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala, kamu ditakdirkan sebagai orang baik, maka orang baik takkan mengumpat orang. Tu step dia. Tak boleh langkau terus aku berasa aku baik. Tak ada gitu. Habis. Dan ada pun habis. Dan ada pun berbantah-bantah. Ni bantah pula antara dosa mulut yang lain pula. Masih lagi dalam bab dosa mulut ni. Bukan dosa mulut, dia panggil tomok kepada bercakap. Dia masuk dalam bab hati dah ni. Tomok kepada berkata-kata. Apabila ada sifat tomok berkata-kata, maka akan timbul benda-benda yang dosa yang lain. Contohnya mengumpat tadi. Dan sekarang ni berbantah-bantah. Suka nak passion gaduh orang. Macam mana yang dimaksudkan dengan berbantah-bantah tu? Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka iaitu berbantah-bantah tu mencela akan perkataan orang yang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya pada orang tersebut, sama ada cedera pada lafaz orang tersebut atau makna orang tersebut, makna lafaz tersebut lah. Mencela, berbantah-bantah dia, mencela akan perkataan orang lain. Tu maksud berbantah-bantah di sini. Mencela orang, mencela apa? Mencela perkataan orang lain. Macam mana dia mencela tu? Dengan menzahirkan kecederaan padanya, pada orang tersebut, sama ada cedera pada lafaz perkataan orang yang sebut yang kita cela tadi, ataupun pada makna orang yang kita cela tadi, makna sebutan yang kita cela tadi. Tu maksud berbantah-bantah. Jadi jangan duk cela perkataan orang jangan duk gaduh sangat. Ni panggil berbantah-bantah ni. Tapi kalau berbantah-bantah, berdebat dengan makna berdebat ataupun berbantah-bantah untuk menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil, tu tak apa. Contohnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia itu menjatuhkan puak mulhid, puak etis, namanya Dahri. Dahri itu debat habis ulama semua kalau berlaku, kecuali Imam Abu Hanifah sendiri. Imam Abu Hanifah dengan guru dia saja, Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahumullah ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah berdebat, berbantah tu untuk menegakkan Islam. Dan itu waktu itu fardu kifayah untuk mengalahkan Dahri tadi.
Dengan mana kalau tak ada siapa yang mengalahkan dahri sehingga tertegaknya yang batil, dosa habis berlaku. Ulama dosa, orang-orang dosa di tempat tersebut. Baiklah, ada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, dia berdebat dengan etis tersebut, namanya dahri sehingga tertegaknya Islam. Itulah baru dia panggil lepas fardu kifayah. Kemudian dia kata, bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara. Apa sebab? Dia panggil ba'ith, objektif, motif, tujuan. Tu dia panggil berbangkit tu. Apakah tujuan orang ni suka berbantah-bantah? Orang ni suka mencelakan perkataan orang lain ataupun mencelakan makna perkataan orang yang lain. Apa sebab dia? Dia kata, iaitu dua perkara, dua benda. Mana? Ada kalanya kerana meninggikan diri. Dia berasa dia gong, dia berasa dia hebat. Tinggi diri tu. Kalau simpulan bahasa dia panggil angkat baku sendiri. Seperti angkat baku sendiri, berasa dia tinggi. Tu dia panggil ego. Jadi bila dia ego ni, dia suka, memang cepatlah nak mencela perkataan orang lain. Cepat. Memang senang, mudah. Sebab hati dia tu hati yang ego, jam hati yang memang suka cakap banyak. Satu suka cakap banyak, pula yang suka berbantah-bantah. Jam sebab apa boleh dia menjadi sebab berbantah-bantah ni? Pertama dia kata suka meninggikan diri. Macam mana meninggikan diri tu? Dia ada. Macam mana tu? Dengan menzahirkan kelebihan dirinya. Jadi orang passion yang suka meninggikan, yang suka menonjolkan kelebihan diri dia, yang suka menzahirkan kelebihan diri dia, itu bermaksud dia sudah meninggikan diri Allah. Ni satu lagi, bukan setakat meninggi diri. Lagi satu, kena jaga jangan meninggikan atau menzahirkan kelebihan anak sendiri. Tak payah depan orang lain. Cukup kita tahu sudah lah. Ini orang tak tanya kita, kabar korang tengok anak saya gini. Tu anak kawan tu. Kalau kita jumpa orang, kita kena puji anak orang tu. Puji anak kita lebih lah. Itu angkat anak. Itu kalau puji diri sendiri, angkat bagus sendiri. Kalau puji anak sendiri, angkat bakul anak sendiri. Dia tak molek mana, dia tak kemah mana, dia tak baik mana. Kalau kita ni suka memuji anak sendiri, dia puji anak orang tak apa. Jangan puji anak sendiri, takut ada benda lain. Orang tak puas hati. Orang macam-macam. Kita tak ada apa, tak ada masalah apa, tiba-tiba ada masalah apa dia. Sakit hati orang. Apa? Sebab dia suka puji anak sendiri lebih. Tu kena jaga-jaga. Biarlah kita nampak depan orang ni anak kita paling lekeh, tak apa lah. Bukan ada kita apa dengan kawan tu. Tak ada apa pun, tak ada manfaat apa pun kita bagi tahu kat dia kelebihan dia, bukan boleh buat apa. Bahkan mengundang puji-pujian kepada anak kita pula. Anak kita pula kalau tak reti tasawuf ni, boleh jadi riak pula lah. Boleh jadi sum'ah, berasa nak suka ke orang, amalan-amalan dia, kebaikan-kebaikan dia, apa kelebihan dia. Dia mari sum'ah pula, suka memperdengarkan amalan-amalan diri dia. Tu. Jadi kita biarlah, kita anak kita lekeh sekali pun biarlah. Tapi kalau orang tanya, jawab lah. Tak jawab pula. Habis jawab tu koda-koda dah. Dia jawab satu, dia tanya satu, jawab satu. Tak payahlah tanya satu, jawab 10. Biar kita puji anak orang lain tak apa. Jangan puji sangat anak di sini depan orang. Kalau depan apa nama tu, keluarga kita ke apa dah. Cukuplah kita yang tahu. Kita dengan isteri kita tahu, tak apa. Depan orang lain tak payah. Tak payah nak banding anak orang pula. Habis kemudian kata musannif rahimahullah, itu sebab dia itu meninggikan diri. Itu sebab apa meninggikan diri? Menzahirkan kelebihan dirinya. Allah. Tu. Ni susah juga ni. Tak apa kalau ada apa nama tu, kalau ada apa nama tu, dia panggil ganjaran tertentu, naik pangkat ke apa, bahaya orang ni. Dia berasa nak tunjuk baik ke bos dia, nak bagi naik pangkat, jam kau ni. Tu habis. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat, yang suka menghinakan orang lain. Ni dua. Tadi berasa diri bagus. Yang kedua tabiat, passion dia dah. Tabiat ni bahaya.
Bila kata tabiat ni memang payah nak ubah. Tu memang payah nak ubah. Bila kata tabiatun, tabiat memang payah. Jadi hati kita kalau tabiat kita tak baik, payah nak ubah. Tapi kalau hati kita tabiat dia baik, tapi ada sikit lah benda jahat, tu senang sikit. Kita nak buat hak jahat tu lah. Tapi kalau tabiat passion memang hati gitu, jahat, tak tahulah, susah. Tambah kalau lebih umur 40 dah, lagi susah. Lagi susah. Payah. Jadi hati ni kalau jadi tabiat dia jahat, masalah. Ni dia kata memang tabiat dia suka cela orang, suka hina orang, maka akan keluarlah perkataan-perkataan yang mencela perkataan orang lain ataupun makna perkataan orang lain yang dia rasa tak berhati. Dan tak ada keperluan pun untuk dia balas perkataan orang tersebut, tapi dia balas juga, dia bubuh juga, dia cela juga. Itu masalah. Maka dia kata, maka berbantah-bantah itu mengkuatkan ia berbantah-bantah akan dua perkara. Tadi dia kata faktor, bukan faktor, tujuan, motif, sebab apa kita boleh berbantah-bantah. Tamanya dia kata passion dia suka melebihkan diri sendiri, menzahirkan kelebihan diri sendiri. Itu makna meninggikan diri sendiri. Yang kedua, passion tabiat dia suka menghina orang lain. Memang passion gitu. Maka dia ada potensi yang tinggi juga untuk dia itu berbantah-bantah, dengan makna mencelakan perkataan orang lain. Maka dia kata sekarang ni pula, berbantah-bantah. Kalau seorang itu berbantah-bantah, memang passion gitu, dia akan mengkuatkan dua benda. Kuat ke mana ni? Yang sangat keji ini kuat, apa nama tu, dua perkara tu, dua perkara yang keji lah. Jadi hak suka berbantah-bantah ni, dia ada dua perkara pula yang keji, yang akan timbul pada diri dia. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Maka berbantah-bantah itu mengkuatkan ia berbantah-bantah akan dua perkara yang sangat keji ini. Yang sangat keji dua benda tu lah, iaitu meninggikan diri dengan suka mencela ke orang lain. Jadi dia ni, kalau apakah sebab dia ni boleh berbantah-bantah dengan mana mencelakan perkataan orang lain? Sebab pertama dia ialah dia ni passion suka tinggi diri. Mana apa? Suka menzahirkan kelebihan diri sendiri. Pertama. Yang kedua, passion tabiat dia suka hina orang lain. Memang passion tabiat begitu. Jadi kalau dia memang punca berbantah-bantah dua ni, dan dia kalau menzahirkan berbantah-bantah tersebut, memang dia melakukan berbantah-bantah tersebut, maka dia itu akan menguatkan dua benda ni lagi. Tu. Jadi kalau dia memang suka passion mencela perkataan orang lain, maka dia akan menguatkan ketinggian dirinya lagi, akan berasa dia ni nak menzahirkan kelebihan dia lagi, akan berasa dia ni lah paling hebat sekali. Dan yang kedua, dia akan berasa lebih hebat lagi, lebih kuat lagi untuk menghina orang lain. Sebab apa? Dia suka berbantah-bantah. Wal-a'yadzubillah. Jadi punca berbantah-bantah dua ni tadi. Dan bila dia berbantah-bantah, menguatkan lagi yang dua tu. Tu yang jam. Itu kena elok belakang tu. Lepas tu baru sambung. Bahkan yang wajib, dah kata berbantah-bantah tu tak boleh. Lepas tu macam mana nak eloknya? Maka dia kata bahkan yang wajib atas engkau, yakni atas. Bila kata wajib atas ni, wajib syarak. Bila kata wajib atas ni, wajib syarak. Bila kata wajib syarak, siapa tinggal haram, dosa lah. Siapa buat dapat pahala, besar juga. Tu. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Ini cara kita nak elok daripada ada sifat berbantah-bantah. Mana? Tamanya kalau kamu dengar perkataan tu diamlah. Bukan. Kalau kamu dengar perkataan yang betul, kamu benarkan. Contoh kita dengar satu-satu kenyataan apa-apalah, dan benda tu betul, kita kata betul lah. Jangan cepat buh lah. Benda yang dia cakap tu betul, kita nak bubuh lalu, kita nak celak lalu. Jangan. Kalau dia cakap benda betul, salimna, terima lah, betul tu. Jangan. Kalau dia cakap betul, tentang kita tak suka dia, kita berasa diri kita lebih daripada dia, apa-apa saja yang dia cakap, hatta betul sekali pun kita bubuh juga. Tak betul.
Kita tak suka kat dia. Kita berasa kita lebih hebat daripada dia, dan kita duduk hina dia. Apa-apa saja perkataan yang dia keluar daripada dia, semua kita celak, semua kita tak betul. Tak boleh tu macam mana? Benda yang dia cakap tu, kalau betul kita kata betul. Tu cara dia. Tamu. Lepas tu, dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Tengok, kalau kamu dengar perkataan yang salah, tak kena kawan ni. Lepas tu macam mana? Lalu diam. Diam. Sekali ada lah melainkan tu. Pertama tadi dia kata, kalau kamu dengar perkataan seseorang, benda tu betul, kamu kata betul lah. Sebut betul. Membenarkan dia apa-apa je lah. Bukan nak suruh kata betul ke lah, reply message retik ke, bukan. Mana membenarkan dia, mana betul sungguh kawan ni cakap. Okay. Dan kalau kita dengar dia ni salah bak ni, lepas tu kita kena buat macam mana? Jangan bubuh lalu, diam. Tu cara dia, diam. Dia kata wajib tadi tu, diam. Melainkan mana tak payah diam lah. Macam mana? Apabila ada menyebut apa yang disebut salah tu, faedah yang bangsa agama. Tu boleh. Tu. Dengan mana kalau aku diam ni, teruk ni, dia bagi hukum salah ni, kena balas ni, kena buat artikel khusus contohlah, kena buat penerangan khusus berkaitan apa yang disalah cakap tu, sebab membabitkan iman kafir seseorang, membabitkan syurga neraka seseorang, membabitkan dosa pahala seseorang contoh. Maka kita pun balas, tak apa. Salah ni cakap gini, cakap betulnya gini. Sebab apa? Ada maslahah agama, tak apa. Tapi kalau tak ada maslahah agama dan kita pun tak tahu apa, diam lah. Ini kadang-kadang kita ni bukannya ahli ilmu. Kita dengar satu pihak, kita tak dengar pihak yang kedua, kita bubuh lalu, padahal kita tak tahu apa pun. Ini masalah juga. Bukan setakat cakap komen FB sama lah. Komen FB tu dia merujuk pada mulut kita nak cakap tu. Jadi kalau kita tak tahu benda apa yang dibahas, tak payahlah cakap. Dicakap juga. Diam sudah. Ni dia kata kalau betul membenarkan, kalau salah diam. Ni kita ni tak tahu betul, tak tahu salah, kita bubuh juga. Ni jam. Ni bahaya. Kita tak tahu itu betul dan kita tak tahu itu salah, patutnya diam je lah. Ni bubuh juga, dia balas juga macam dia dah reti daripada A sampai Z. Tu masalah. Itu bukan menyelesaikan masalah orang bergaduh tu, lagi tambah kuah roti canai atas dia. Tu. Apa? Lagi teruk keadaan dia. Tu Jadi kita kalau tak tahu apa yang dia bahas tu, diam sudah. Dan kalau tahu dan apa yang dia cakap tu betul, kita betul kan? Dan kalau kita tahu apa yang dia cakap tu salah, diam. Melainkan ada masalah agama pada menegur dia tu, tu tak ada masalah, tu kena cakap. Contoh Imam Abu Hanifah tadi, mulhid kata Allah Ta'ala Tuhan ni ada ke tak? Tak ada. Baru bila mulhid kata Tuhan ni ada ke tak? Ada. Apa bukti dia? Alam ni. Mulhid pun kata kalau ada Tuhan, mana dia? Tak nampak pun. Kan setiap benda ada itu mesti nampak. Dia kata jadi perkataan setiap benda yang ada mesti nampak, betul tak? Tak betul. Kalau ngaji akidah tak betul. Kullu mawjudin bukan apa nama? Bukan gini. Betul lah. Setiap benda yang ada tak mesti nampak. Yang zahir ni lah, yang orang panggil alam syahadah ni. Jangan kata ada kullu mawjudin, kaedah akidah kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Setiap benda yang ada itu sah untuk dilihat dan sah untuk didengar. Memanglah. Tapi sebab apa Tuhan tu wujud tak nampak? Maka Imam Abu Hanifah pun jawab pada mulhid ni cara nak jawab pada orang kafir. Dia pun kata ada je benda ada tapi tak nampak. Macam mana? Dia suruh ambil susu. Dia suruh ambil susu. Susu ni ada tak protein? Ada tak lemak? Ada. Mana dia? Tak ada tunjuk. Tapi ada orang? Ada. Diri kamu sendiri ada roh tak? Ada. Kalau ada, mana? Cuba tunjuk. Tak boleh juga. Mana ada roh tu? Ada. Tapi tak nampak lah sekarang ni. Tak tahu hakikat lagu mana. Allah Ta'ala ada. Tapi hakikat tak tahu lagu mana. Nanti akhirat baru tahu. Tu
Jadi itulah sebab itulah bukan semua benda yang ada mesti nampak dah. Ada yang boleh, ada yang tak nampak sekarang, akan nampak datang, akan datang nampak. Setiap benda yang ada boleh dilihat tapi tak mesti nampak. Gitu. Setiap benda yang ada boleh dilihat tapi tak mesti nampak. Allah Ta'ala boleh dilihat, nampak dah sekarang, tak nampak lagi. Lihat dengan nampak ni lain. Tu. Sebab tu pada Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah, dia membezakan antara nampak dengan lihat. Orang yang melihat anak bulan tak mesti nampak, tapi orang yang nampak anak bulan mesti melihat. Ke mana tu? Orang yang lihat dah anak bulan, tengok dah 30 Ramadan tu, 29 Ramadan tu, lihat dah, lihat tapi tak nampak. Tak nampak tu, tapi tengok dengan mikroskop tu. Mikroskop lah, budak tahu. Mikroskop tu yang mikroorganism, kuman tu. Teleskop. Teleskop. Dia tengok teleskop, lihat tak? Lihat tapi tak nampak. Tapi kalau kata aku nampak lah bulan, mesti dilihat. Dah nampak lah ke mana? Mesti dilihat. Jadi semua benda yang boleh lihat tak mesti nampak, tapi benda yang nampak mesti lihat. Jadi setiap benda yang ada boleh dilihat tapi tak mesti nampak. Gitu. Jadi dia berbantah situ untuk apa? Ada faedah yang bangsa agama. Apa? Tu. Maka menyebut engkau akan apa? Akan perkara yang kita nak bantah tu dengan lemah lembut. Tengok, dengan lemah lembut, bukan dengan sindiran, bukan dengan makian tau. Kita maki dia. Tadi. Hatta dia tu musuh kita sekalipun, kita tak boleh maki. Dia tu tahap Wahabi 100% ni pun tak boleh maki dia orang Islam. Tu contohlah ni. Dia Syiah ke, dia Qadariyah ke, dia Mu'tazilah ke, dia buat sesat tak mana sekalipun, kita nak tegur, kita nak ucap, kita nak balas ucapan yang salah tu kena lemah lembut. Betul tu syarak aja, bukan dengan makian, bukan dengan yang kasar-kasar dah, lemah lembut. Sebab apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannati wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannati. Tu nombor satu tu dia tak tulis apa tu, rawahu titik. Artinya barang siapa meninggalkan ia barang siapa akan berbantah-bantah pada ketika ia orang tersebut yang sebenar, yakni berada di pihak yang betul. Dia berada di pihak betul tapi dia tak berdebat, dia tak berbantah-bantah. Niscaya diperbuat baginya, bagi barang siapa tadi, rumah pada setinggi-tinggi syurga, rumah yang paling tinggi di syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah pada ketika ia seorang yang salah, niscaya diperbuat baginya, bagi seorang tadi, rumah pada keliling syurga. Hebatlah kau. Nabi kata siapa yang tinggalkan berdebat, berbantah-bantah, sedangkan dia di pihak yang benar, Allah Ta'ala akan bina rumah di syurga yang paling tinggi sekali. Tapi kalau dia ini berada di pihak yang salah dan dia itu tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantah, dan dia berada di pihak yang salah, maka dia itu akan dibina oleh Allah Ta'ala rumah di keliling syurga. Tu. Dua-dua hebatlah kau. Nak suruh kata apa? Nak suruh kata kamu di pihak yang benar ke, pihak yang salah ke, tak payah bantahlah. Melainkan tadi ada faedah hak bangsa agama, tu pun kena berlemah lembut, bukan dengan makian. Betul tu. Tu. Kemudian kata Musannif rahimahullah, bermula yang demikian itu, demikian apa dia yang Nabi sebut kelebihan-kelebihan tadi tu, kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Meninggalkan berdebat hal keadaan kita ni berada di pihak yang betul, hak tu lebih payah daripada kita meninggalkan debat sebab kita berada di pihak yang salah. Sebab tu Allah Ta'ala berikan rumah yang tinggi di syurga bila orang yang berada di pihak yang betul tapi dia tinggalkan berdebat. Sebab apa? Sebab payah. Kita berada di pihak yang benar, kita berasa kita dah berada di pihak yang benar, memang kita betul pun pada hakikatnya. Kalau kita bantah memang kita menang, confirm. Kalau kita berdebat confirm menang, tapi kita tinggal. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi. Hebat. Tapi disebut tadilah melainkan ada masalah, ada maslahah agama. Tu.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.